Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan Malaysia, seterusnya para wartawan media, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya ucapkan terima kasih kepada semua atas kehadiran di sidang media mingguan bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan juga saya, yang mana kita buat secara maya sewaktu MCO ataupun PKP dilaksanakan. Setakat hari ini 10,182,880 orang telah daftar di Malaysia untuk vaksin COVID-19. Rasio pendaftaran kepada populasi atas 18 tahun telah meningkat kepada 42%. Manakala secara keseluruhan kita telah memberi 1,935,632 dos suntikan, 1,202,365 first dose dan lengkap 2 dos 733,237. Bilangan dos yang telah dihantar daripada vaksin Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca adalah sebanyak 3,199,900 dos. Ingin saya memaklumkan bahawa status pelaksanaan fasa 2 program imunisasi COVID-19 kebangsaan sehingga semalam sebanyak 702,702 janji temu telah diberikan kepada golongan sasaran fasa 2, iaitu yang merangkumi warga emas dan juga individu dengan komorbiditi dengan OKU. Cuma waktu ini kita masih lagi fokus kepada warga emas. Jumlah keseluruhan yang telah divaksinasi sejak fasa 2 bermula pada 19 April adalah seramai 475,984 satu dos dan 282,000 lengkap 2 dos. Status inisiatif pelawaan pemberian vaksin AstraZeneca sejak kita memulakan semua operasi di pusat pemberian vaksin AstraZeneca, kita telah melihat peningkatan dari segi kapasiti vaksinasi, yang mana di PWTC sekarang ini kita telah mencatatkan rekod sebanyak 8,360 dos pada hari yang pertama, hari Sabtu. Selaras dengan saranan daripada Pertubuhan Kesihatan Dunia, Malaysia menetapkan jarak antara dos vaksin 1 dan 2 bagi AstraZeneca adalah 12 minggu. Ini adalah selari dengan kelulusan yang diberikan oleh bahagian Regulatory Pharmacy Negara NPRA dan diamalkan juga oleh negara seperti Australia, Belanda, Finland, Iceland dan Portugal. Kumpulan pakar WHO iaitu SAGE mengesyorkan sekurang-kurangnya jarak antara 8 hingga 12 minggu antara kedua-dua dos. Jadi kita telah buat keputusan 12 dos. Namun begitu, kita membenarkan pada minggu depan satu permohonan daripada orang ramai yang memerlukan untuk memendekkan jarak dos interval itu untuk memohon di laman web bermula minggu depan. Ini contohnya untuk pelajar-pelajar yang akan keluar negara dan sebagainya. Saya ingin umumkan bahawa susulan sambutan menggalakkan daripada orang ramai semasa program AstraZeneca yang telah dibuka pada 12 Mei yang lepas, kerajaan telah membuat keputusan untuk membuka semula inisiatif ini di mana orang ramai akan boleh membuat tempahan slot mereka. Namun demikian, atas keprihatinan bagi memastikan kumpulan berisiko tinggi dapat terus dilindungi daripada jangkitan COVID-19, bagi program AstraZeneca pusingan yang kedua, warga emas iaitu mereka yang 60 tahun ke atas akan diberi keutamaan akses awal untuk mendaftar bagi AZ pusingan yang kedua. Ini adalah satu usaha untuk memberikan perlindungan yang dikehendaki kepada mereka dalam tempoh negara mengalami peningkatan kes COVID-19 dan untuk kita mempercepatkan fasa 2. Jadi suka juga saya umumkan bahawa pusingan kedua AstraZeneca ini akan diperluaskan daripada Lembah Kelang dan kita akan melibatkan 3 negeri lain yang merupakan antara negeri merah yang mempunyai insiden kes yang tinggi, iaitu negeri Johor, negeri Sarawak dan juga negeri Pulau Pinang.
Perluasan inisiatif ini tersebut adalah konsisten dengan saranan lokasi zon merah yang merekodkan kes harian COVID-19 yang tinggi dan sebagai cara mencegah penularan pandemik ini. Jadi untuk AZ pusingan kedua, kita mencantumkan fasa 2 dan fasa 4, iaitu kawalan wabak. Kita akan hantar ke negeri-negeri yang merah. Pendaftaran untuk warga MAS akan dibuka pada 23 Mei dan kita akan buka melalui website dan juga kita akan buka melalui community outreach yang akan kita melaksanakan di peringkat Jabat Kesihatan Daerah. Ya, jadi bukan semuanya akan kita buat melalui online. Kita akan mengkhususkan satu kota untuk pejabat-pejabat kesihatan daerah menawarkan AstraZeneca kepada warga MAS yang berada di Lembah Kelang, Pulau Pinang, Sarawak dan juga negeri Johor. Ya, tetapi sebahagian besar akan dibuka melalui website kita pada 23 Mei. Sekiranya pada 26 hari bulan Mei masih lagi terdapat janji temu yang tidak diisi dalam pusingan kedua AstraZeneca, kita akan buka kepada golongan orang ramai yang bawah usia 60 tahun. Tetapi daripada 23 hingga 26 Mei, ya, hanya layak untuk mendapatkan janji temu dalam laman web kita adalah warga emas sahaja. Cuma pengecualian yang kita bagi kepada AstraZeneca pusingan kedua ini adalah bagi mereka yang sudah waitlisted dalam pusingan yang pertama. Mereka akan diberi appointment ataupun mereka akan diberi slot janji temu. Jadi yang waitlisted dalam first phase ataupun yang waitlisted dalam AstraZeneca pusingan yang pertama akan dapat appointment dan selebihnya adalah dikhususkan kepada warga MAS antara 23 hingga 26 Mei untuk buat tempahan slot mereka. Saya juga ingin memaklumkan bahawa COVID Immunization Task Force CITF telah melaksanakan satu engagement dengan kumpulan warga MAS di pusat-pusat jagaan warga MAS sebelum ini juga. Sesi libat urus ini juga melibatkan kerjasama dan sokongan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta bahagian pembangunan kesihatan keluarga di KKM. Di Selangor saja kita telah mengenal pasti dan mengaktifkan program jangkau luar komuniti bagi hampir 50 pusat jagaan. Ya, saya ingin maklumkan bahawa di Perak sahaja kita telah hantar 2 tim kepada 2 pusat jagaan, ya, pada 17 Mei pada hari ini. Dan proses untuk memberi suntikan kepada pusat jagaan warga MAS sudah pun bermula. Saya tahu sebab timbul isu pada 2-3 hari lepas ini. Dan sebahagian daripada vaksin AstraZeneca juga akan ditawarkan kita menawarkan kepada pusat jagaan warga MAS untuk memberi perlindungan kepada mereka dalam fasa yang kedua. Selain daripada itu, saya juga ingin memaklumkan bahawa pecahan penghantaran bekalan vaksin Pfizer antara 19 hingga 12 Mei adalah seperti berikut. 19 Mei iaitu 197,730 dos, 20 Mei 44,460 dos dan 21 Mei 17,550 dos. Termasuk dengan jumlah tersebut, jumlah dos vaksin Pfizer yang telah dan akan kita terima sehingga 21 Mei adalah 2,490,930 dos. Ada 2 lagi daripada saya. Yang pertama adalah berkenaan dengan vaksinasi untuk golongan industri. Ya, ini telah timbul dalam media sosial dan sebagainya. Buat masa ini kita belum lagi membuka PPV industri, iaitu untuk kilang dan sebagainya. Namun demikian, CITF telah meluluskan satu permohonan untuk satu kilang bagi memulakan projek perintis bagi PPV industri. Dan kilang tersebut adalah kilang Pharmaniaga. Dan Pharmaniaga telah pun beli vaksin mereka sendiri untuk diberi kepada pekerja kilang di Pharmaniaga. CITF telah meluluskan permohonan industri ini sebab ini adalah kilang vaksin. Dan saya tidak mahu Pharmaniaga ada jangkitan dan kilang vaksin tersebut terpaksa ditutup.
Jadi kita akan mulakan PPV industri yang pertama di kilang Pharma Niaga untuk diberikan vaksinasi kepada pekerja-pekerja kilang di Pharma Niaga, di mana mereka membotolkan vaksin Sinovac. Seterusnya, berdasarkan pengesyuaran oleh kumpulan pakar di Kementerian Kesihatan Malaysia, pengambilan vaksin bagi ibu mengandung dan ibu menyusu untuk jenis vaksin yang berbeza adalah seperti berikut. Hanya Pfizer sahaja. Ia adalah sesuai untuk ibu mengandung antara 14 hingga 33 minggu, atau disyorkan untuk ditangguhkan vaksinasi kepada tempoh selepas kehamilan. Sementara bagi ibu menyusu pun adalah sesuai untuk diberikan vaksinasi. Jadi saya telah minta CITF untuk koordinat dengan hospital-hospital dan pakar doktor ibu dan kanak-kanak supaya kita dapat memberi keutamaan kepada ibu yang mengandung diberikan Pfizer vaksin pada tempoh kandungan antara 14 hingga 33 minggu. Itu sahaja daripada saya. Saya jemput Yang Berhormat Sri Dr. Adham untuk ucapan beliau. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Musti YB Khairy Jamaluddin dan juga para media yang bersama-sama pada hari ini. Saya ingin melaporkan kes-kes COVID daripada National Institute of Health Malaysia untuk week ataupun epidemic week ke-18 dan 19 Untuk kes harian, daily case, pada 15 Mei kita telah merekodkan 466,330 cumulative case. Dan untuk minggu EPID yang ke-19, sebanyak 29,386 cases direkodkan. Yang mana purata harian untuk EPID week ke-19 ialah sebanyak 4,198 kes sehari. Ini kalau kita bandingkan dengan EPID week ke-18, telah ada peningkatan sebanyak 15.9% peningkatan kes. Untuk kes-kes aktif, pada 15 Mei kita merekodkan 42,135 kes COVID aktif, yang mana represent 9% daripada total cumulative case reported dalam negara kita. Dan untuk minggu EPID ke-19, aktif kes yang purata dilaporkan ialah 39,749 dan daripada perbandingan EPID week ke-18, aktif kes telah ada peningkatan sebanyak 20.6%. Dan daripada keseluruhan cumulative case yang telah sembuh ialah seramai 422,329 kes. Ini meliputi 90.6% kadar kesembuhan. Untuk kematian, kita telah merekodkan pada 15 Mei 1,866 kumulatif kematian, yang mana case fatality rate ialah sebanyak 0.4%. Untuk minggu EPID ke-19, kes yang dilaporkan atas kematian ialah sebanyak 209 jumlah kes kematian, di mana average kalau kita purata, kalau kita lihat sehari ialah 30 kematian sehari untuk EPID week 19. Untuk bandingan dengan EPID week ke-18, telah ada peningkatan 53.7% penambahan jumlah mereka yang dilaporkan meninggal dunia. Untuk kes-kes yang berada di ICU, pada 15 Mei yang lepas, seramai 503 kes yang diletakkan di ICU, berbanding dengan EPID week ke-18, terdapat peningkatan kes ke ICU sebanyak 30.4% penambahan. Jadi average untuk minggu ke-19 EPID ialah sebanyak 463 kes sehari dalam ICU. Kes-kes yang memerlukan ventilator ataupun ventilation support, setakat 15 Mei 272 kes yang memerlukan ventilator, dan untuk EPID week ke-19 average sehari pesakit yang perlukan ventilator ialah seramai 240 kes.
Ini adalah peningkatan sebanyak 25% atau 48 kes berbanding dengan minggu EPID ke-18. Untuk testing capacity, kita telah pun menjalankan ujian sebanyak 10,445,009 keseluruhan ujian sehingga 15 Mei. Dan minggu EPID ke-19 kita telah melaksanakan ujian sebanyak 464,596 ujian dilakukan. Bermakna purata sehari untuk EPID Week 19 ialah sebanyak 66,371 ujian dilakukan. Kita dapati bahawa positivity rate untuk EPID Week ke-19 ialah 6.3% test positivity. Ini ada peningkatan berbanding dengan minggu EPID ke-18 sebanyak 1.2% test positivity. Untuk infectivity rate ataupun R value, kita dapati sehingga 15 Mei ataupun 2 hari lepas, R value kita ataupun RT di Malaysia ialah 1.05. 1.05 setelah kita dapati sejak 3 April RT adalah di atas 1.0. Untuk itu RT value 1 bermakna ada potensi untuk continue transmission of SARS-CoV-2 ataupun resurgence of cases. Dan saya ingin maklumkan bahawa kluster-kluster dalam EPID Week ke-19 kita dapati pada 15 Mei sebanyak 1,876 cumulative cluster telah direkodkan, di mana 466 adalah active cluster dan ini adalah peningkatan sebanyak 8.6% peningkatan active cluster berbanding dengan EPID Week ke-18. Dan 64 kluster telah pun diisytihar ditamatkan pada minggu ke-19 dan daripada minggu 19 direportkan 101 kluster baru telah pun muncul. Dan ini telah pun menyaksikan bahawa terdapat pengurangan jumlah kluster yang direkodkan berbanding minggu EPID ke-18. Untuk itu 44 kluster baru adalah daripada 43 iaitu 43.6%, 23 kluster ataupun 22.8% daripada komuniti, 11 kluster ataupun 10.9% daripada institusi pendidikan, 19 kluster ataupun 18.8% daripada aktiviti keagamaan dan 4 kluster ataupun 3.9% daripada kumpulan berisiko tinggi. Dan untuk itu kita telah pun maklum bahawa keseluruhan negara diletakkan di bawah MCO ataupun Movement Control Order daripada 12 Mei hinggalah 7 Jun 2021. Dan sebagai tambahan sebanyak 71 lokaliti walaupun MCO dilaksanakan diletakkan bawah Enhanced Movement Control Order ataupun EMCO bermula 19 Mei hinggalah 15 Mei 2021 dan di mana 37 lokaliti ialah di Pahang, 12 lokaliti di Sabah, 9 lokaliti di Sarawak, 6 lokaliti di Kelantan, 2 lokaliti di Johor, 2 lokaliti di Perak dan 1 lokaliti di Terengganu, Melaka dan Negeri Sembilan masing-masing. Yang berhormat Menteri Mosti, kita ada senarai EMCO yang kita akan berikan, dan untuk keperluan daripada KKM iaitu melalui Protect Hub, kita telah pun mengadakan PPV ataupun Pusat Pemberian Vaksin untuk general practice iaitu pada 15/95 38 GP telah pun menyertai, pada 18/95 atau esok 77 akan menyertai, pada 25/5 150 GP akan menyertai. Untuk hospital swasta seperti dimaklumkan oleh YB Menteri Mosti, kita ada pada 25 bulan nanti 40 private hospital dengan average 200 dos sehari akan kita mulakan selain daripada yang diumumkan oleh Menteri Mosti. Sekali saya ingin maklumkan bahawa kita telah pun memaklumkan tentang update genomic surveillance di mana kita telah menemui variant of concern dan variant of investigation. Kita ada variant concern daripada South Africa, daripada UK,
daripada Brazil dan juga VOC daripada India telah pun dinamakan VOC, variant of concern. Variant of investigation ialah daripada Nigeria. Jadi kapasiti hospital kita setakat ini keupayaan Kementerian Kesihatan Malaysia, kita merekodkan bahawa hospital bed telah pun meningkat dengan kes-kes di beberapa negeri seperti Selangor wilayah, di Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Kelantan, serta negeri-negeri yang sedang kita perhatikan seperti Kedah, Johor Bahru, negeri Johor dan juga negeri Perak. Atau untuk kes-kes yang memerlukan bantuan pernafasan, kita telah menyediakan ventilator mencukupi dan setakat ini kita mempunyai ventilator di fasiliti kita untuk memenuhi bukan saja ventilator untuk kes-kes COVID tetapi ventilator untuk kes-kes non-COVID juga kita sediakan. Dan selain itu kita telah pun memulakan penambahan tempat di beberapa PKRC dalam negara dan juga memperkukuhkan COVID Assessment Center di pusat kesihatan daerah yang telah ada setakat ini 158 buah CAC dalam negara kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Datuk Sri. Kita buka kepada soalan. Reuters, Joseph. Hi, good afternoon, YB. Admin, I'll call out the journalist. Raise your hand and I'll call out the journalist. Admin, tak payah. Okay, Joseph. Yes, can you hear me now? Yeah, and everyone who's written in the chat box, please raise your hand so that you can ask it verbally. Thanks. Hello. Joseph, yeah, go on. Yeah, you can hear me, yeah? Yep. Okay, great. Yeah, I've got a couple of questions here. One for Datuk Sri Adam, and a second one probably for either yourself or Datuk Sri. The first one would be on there are concerns of another possible spike in the region, especially in Indonesia and Malaysia. Are there any additional measures that the government is planning on besides what's already been implemented to deal with the potential surge beyond the current situation? And the second question would be on the use of AstraZeneca vaccine. Indonesia just suspended the use of the vaccine after a suspected death. What's Malaysia's position on this? Thanks. Yeah, I go for the number one, additional measure on potential spike. Langkah-langkah yang telah pun dilaksanakan pada 12 hari bulan hingga 7 hari bulan Jun ialah MCO diperkenalkan untuk kita curb this transmission, iaitu tidak ada rentas daerah dan rentas negeri dibenarkan selain daripada social gathering ataupun event-event sosial telah pun kita batalkan, termasuk no dining di restoran ataupun di kedai-kedai makan minum, serta kita telah pun minta supaya pihak industri memulakan kempen work from home sekiranya boleh, supaya tidak menggalakkan pertemuan. Tetapi isu yang ketara kita bimbang ialah apabila kita tidak memberi kebenaran kepada gathering di rumah sebenarnya raya, kita dapati ramai telah pun pergi ke mall untuk bertemu. So itu boleh mencetuskan satu lagi krisis sekiranya transmisi berlaku di mall-mall dalam negara. Jadi hari ini kita telah pun tahu bahawa beberapa tempat akan dimaklumkan oleh Menteri Mosti tentang HIDE ataupun hotspot Identification of Dynamic Engagement yang melibatkan tempat-tempat pertemuan-pertemuan mereka yang tidak beraya di rumah tetapi beraya di mall untuk bertemu sanak saudara di sana kerana kelemahan kita untuk mengenal pasti keadaan tersebut lebih awal. Walaupun strategi kita ialah terus meningkatkan keupayaan dan juga kesiapsiagaan di rawatan di hospital, kita juga memerlukan accelerate the vaccination program kita yang kita telah pun maklum. Di samping
testing capacity yang ditingkatkan dan juga terkini ialah penggunaan teknik pengambilan sampel ILO oleh bagi ujian RT-PCR akan kita mulakan. Di samping terus memastikan bahawa penglibatan hospital swasta, hospital pengajar dan hospital universiti untuk menempatkan kes-kes COVID positif untuk dirawat, selain daripada membina hospital-hospital medan di Kapit, di Kelantan dan juga di Pulau Pinang. Kita memperkukuhkan kolaborasi dengan semua agensi untuk memastikan bahawa pengendalian SOP ataupun pematuhan dengan menggerakkan semua agensi yang diberi kuasa untuk memastikan pematuhan SOP dapat dilaksanakan. Kita menjangkakan bahawa spike yang kita ada pada hari ini ialah kesan daripada mobilisasi 2 minggu lepas, iaitu kluster yang muncul di pusat-pusat keagamaan seperti surau dan masjid dan juga di tempat-tempat tumpuan di mana kluster boleh dicetuskan. Dan untuk itu kita mempunyai kebimbangan yang tinggi sekiranya pada hari raya yang berlaku pada 13, 14 dan 15 hari bulan yang lepas, sekiranya berlaku pertemuan keluarga di mall ataupun di shopping center di negara kita, dia boleh juga memperlihatkan sama ada kes akan bertambah atau tidak. Walaupun usaha berterusan memastikan bahawa kita dapat bendung ataupun menyekat penularan ialah dengan menggalakkan rakyat terus mengamalkan penjarakan fizikal, pemakaian face mask yang kemas. Kita dapati bahawa ada data-data klinikal menunjukkan bahawa pemakaian mask yang tidak kemas menyebabkan penularan berlaku, dan juga kita perlu terus memastikan kebersihan diri, terutama sekali tangan kita untuk dicuci, serta kita perlu melihat kepada bagaimana varian-varian baru yang lebih ganas dan juga lebih agresif berada dalam negara kita untuk dibendung, dan itu terus kita kekalkan supaya border control daripada negara-negara yang mempunyai varian-varian mutant, double mutant kita sekat, dan juga kita pastikan bahawa keseluruhan exercise quarantine wajib untuk mereka yang kembali dari luar negara, rakyat Malaysia, dan juga kita menambahkan jumlah katil di PKRC, iaitu Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah. Itu saja daripada saya, Tawatu. Berkenaan dengan soalan penggunaan vaksin AstraZeneca, dengan berita daripada Indonesia ada berlaku kes kematian, kita masih lagi sedang kaji maklumat daripada Indonesia. Namun demikian, di Malaysia setelah kita mulakan penggunaan vaksin AstraZeneca pagi tadi dalam mesyuarat CITF, telah disahkan setakat ini tiada apa-apa kesan sampingan yang serius setakat ini di Malaysia. Jadi kita akan terus dengan penggunaan vaksin AstraZeneca dalam program imunisasi kita. Okay, next was Yi Sanman, GG Press. Hi YB, Isan from GG Press. Can we note what's the update of height list after MKN meeting? Is it still publicly available? Yes, we will be issuing the updated height list either today or tomorrow. Sure, who was next? I think it was BFM, Xinying. Hi, good afternoon. So I've got a couple of questions, maybe first few ones for YB Khairi. For AstraZeneca round 2, just to clarify, so those on the wait list for round 1 will get their appointments first before the senior citizens, yep. And then the leftovers will go to the rest. So this is for the incoming 1.1 million doses only, right? Not for all of the current batch is going to. This is the incoming 1.1 million, yeah. Okay, and how many are on the first round's wait list? Do we have a figure? And this wait list is actually closed from further additions, right? Closed from further addition. The wait list is around about 25,000, roughly. Okay,
25,000. And on pregnant women, you did mention earlier, are they definitely going to get Pfizer, and do they have to coordinate with their doctors for it, or when they register via? We just had that meeting this morning at CITF, so I've asked Dr. Chong, Deputy Director General of Health, to coordinate with all the relevant hospitals to make that available for pregnant women. Pfizer vaccine, yes. Will they automatically get Pfizer if they register via MySejahtera, or that has to be arranged? No, this has to be arranged. That's why we have to coordinate it with the doctors. Okay, sure. Last one for YB Khairi. You tweeted last night about the scheduling for AstraZeneca second dose. There was a bit of an issue. It will be rectified, I understand. Can I just check, what was the issue? Was it just an automation system? It's just it's a systems issue. It just showed 3 weeks where we've corrected it 12 weeks now. It was just a systems issue. Okay, sure, no problem. And next for YB, Dr. Adam. So about the COVID assessment centers, what are the conditions on which the positive patients are determined if they can go home quarantine or go to the PKRC? Because ada contohnya penjaja yang tiada ruang di rumah untuk di quarantine terpisah dengan keluarga, tapi akibatnya keluarga dia pun kena COVID sebab tak ada ruang. So ada lagi contoh orang yang ada ruang di rumah tapi dihantar ke contohnya MAPS. Adakah ini berdasarkan kategori kesakitan COVID mereka atau jika ada di ruang ke rumah ke tidak? Satu lagi, adakah KKM bertimbang untuk buka suatu lagi CAC di daerah Petaling? Sebab sekarang ada kesesakan yang makin teruk di Stadium Melawati. Yang ada satu saja di CAC di daerah Petaling ini. Sama juga dengan MAPS, jika kapasiti maksimum disampai, adakah pertimbangan untuk menambahkan satu lagi quarantine center yang baru? Terima kasih. Answer first berkaitan dengan CAC Stadium Melawati, kita akui bahawa sejak beberapa hari kehadiran CAC Stadium Melawati meningkat kepada 1,700 cases sehari, yang sama ada di-refer oleh PKD, refer oleh hospital ataupun refer oleh makmal swasta atau makmal awam. Mereka ini perlu diberikan penilaian risiko untuk sama ada boleh dirawat di rumah, di hospital ataupun PKRC. Walaupun lokaliti Stadium Melawati, Shah Alam, kita laksanakan pengendalian perkhidmatan sehingga 9 malam, dan ia didapati bahawa kawasan Stadium Melawati Shah Alam tu mempunyai parking yang cukup luas untuk accommodate mereka yang datang untuk mendapatkan perkhidmatan di CAC Stadium Melawati. Isunya ialah kebanyakan kes-kes yang datang bukan daripada daerah Petaling sendiri. Mereka yang datang ialah daripada daerah-daerah lain, yang sedangkan daerah lain mempunyai CAC sendiri. Sebab itu kita nak maklumkan kepada masyarakat di Selangor supaya mereka hadir ke CAC di daerah masing-masing. Sekiranya daerah PKD Petaling Jaya, mereka ada CAC di Petaling Jaya, ataupun mereka ada CAC di Ulu Langat ataupun di Kajang misalnya. Jadi apabila semua mereka yang datang daripada Selangor pergi ke Stadium Melawati, dia menimbulkan kesesakan, sedangkan kita boleh pergi ke CAC daerah masing-masing. Bagaimanapun saya telah pun mengarahkan supaya kita menambah jumlah petugas di CAC Stadium Melawati, dan kemungkinan untuk membuka satu lagi CAC di kawasan yang lebih besar, kita akan ambil maklum. Bagaimanapun kita perlu untuk memanfaatkan semua CAC yang ada di daerah dalam negeri Selangor, dan kita akan membantu supaya isu berkaitan dengan kehadiran ramai di satu tempat itu dapat diuruskan dengan baik dengan bantuan-bantuan agensi seperti PDRM, RELA, APM dan juga PBT ataupun pihak berkuasa tempatan. Di Selangor, kes meningkat adalah disebabkan oleh adanya ujian RT-K antigen yang dilaksanakan oleh Kerajaan di Selangor dan juga test ujian yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan sendiri.
Untuk itu, kesesakan berlaku jika di tempat CAC dilaksanakan proses menguji untuk RTK atau RT-PCR. Jadi kita cuba sedaya upaya untuk memastikan bahawa peningkatan petugas yang boleh kita laksanakan di Stadium Melawati dapat ditingkatkan. Untuk COVID Assessment Center, kita dapati bahawa untuk kategori 1 dan 2, dikala search of case ini kita telah pun maklumkan bahawa dalam keliling yang dikeluarkan oleh DG Kesihatan, kategori 1 dan 2 boleh dirawat di rumah, tapi dengan syarat mereka tidak ada comorbid, tidak ada kes-kes sampingan penyakit-penyakit lain. Kedua, mempunyai fasiliti untuk mereka asingkan diri, seperti mempunyai bilik ataupun yang lengkap dengan bilik air bersendirian, ya. Dan sekiranya ramai di kalangan anggota keluarga rumah tersebut tidak boleh melaksanakan penjarakan, melaksanakan isolasi dengan sempurna, maka kita akan bawa mereka ke PKRC. Untuk pantau kesihatan mereka di rumah, kita ada HAT ataupun Health Assessment Tool dalam Sejahtera. Dan ini dipantau oleh PKD, dan bagi kes-kes yang mempunyai kepadatan penghuni rumah yang tinggi, penilaian risiko dibuat untuk menasihatkan mereka supaya hadir ke PKRC. Itu adalah lebih baik, dan kita tak mahu nanti penularan berlaku dalam kalangan keluarga. Jadi kita sentiasa memaklumkan kepada masyarakat bahawa kondisi ataupun keadaan di ruang rumah ataupun penempatan mereka menentukan sama ada mereka pergi ke hospital, pergi ke PKRC atau rumah, ataupun pergi ke seperti majikan, dia boleh menyediakan hotel ataupun menyediakan institusi yang sesuai untuk mereka diasing, isolate. Jadi kes-kes yang datang mestilah mereka yang perlu diberikan tumpuan supaya rawatan sebaik mungkin diberikan. Dr. Adam, tapi yang mereka yang dihantar SMS untuk pergi ke CAC, dia akan diletakkan lokasi yang perlu pergi kan. So kalau dapat tahu dia di daerah Gombak, misalnya dia akan dihantar ke daerah Gombak. So kenapa dia akan dapat lokasi CAC di Gombak, kenapa dia akan pergi ke Petaling? Dia ada dekat SMS. So ada itu dia just tak hirau dan pergi ke daerah Petaling. Itu yang berlaku 3 hari lepas. Kebanyakan mereka yang didapati positif COVID ataupun yang mereka diberikan HSO untuk kontak rapat, mereka pergi ke Stadium Melawati kerana mereka lebih gemar untuk berada di sana, mungkin atas layanan ataupun kecekapan. Tapi kita mohon sekali lagi supaya apabila mereka diminta untuk pergi ke CAC di daerah masing-masing, sila pergi ke tempat tersebut. Dan saya dah beritahu dengan masyarakat Selangor, mereka ada satu tempat lagi yang mana operasi 24 jam untuk CAC, iaitu di MIPS Serdang. Mereka boleh datang ke CAC MIPS 24 jam. Jadi kalau tak boleh pergi ke CAC Stadium Melawati, kita ada CAC di MIPS Serdang untuk kita kendalikan kes, ya. Okay, I think Sean was next. Hi, YB, I just have 2 questions for you. Yep. Basically, Singapore is looking into the possibility of giving many people as possible 1 dose of the vaccine first, and then delay the 2nd dose because of the increasing cases there. Okay, is Malaysia also looking into this? Or at least consider this? That's one question. 2, PH is urging the Health Ministry and the COVID-19 Special Committee to take steps to ramp up the vaccination. They're still saying the national immunization program is very slow. What are your thoughts on it? First of all, on the issue of the extended dosage interval, we've done that for AstraZeneca already. We will be looking at the possibility. We will be looking at the possibility of an extended interval for Pfizer as well, but that has to go through the
the expert working group, and then a recommendation we made to JKJAV chaired by both Dr. Adham and myself. Then we'll make a decision on whether or not we can extend the interval for Pfizer. As far as the immunization program is concerned, as I've mentioned again and again, this is a function of vaccine supplies. But now that the Pharmaniaga fill and finish is available, we will be able to ramp up the Sinovac vaccine supply this month and June as well. And July onwards, so for this month and June, we will be increasing the supply of Sinovac vaccines. And July onwards, we will be getting 2.5 million doses a week, 2 million Pfizer and 500,000 Sinovac. So that's the plans for ramping up. So we will be ramping up starting now with the Sinovac and the continuous delivery of Pfizer that comes in every week, as well as with the AZ delivery, increased Sinovac in June, and really the ramp up from Pfizer July onwards. But I just want to say that a lot of questions and attention has been given to the AZ, but we have already vaccinated for almost 500,000 senior citizens, at least one dose. 475,984 have received their first dose. Some states, obviously, it takes time to come down the age grouping. So, for instance, in Selangor and KL, we're still in the 80s and late 70s. So, if you are in your late 60s and haven't received your appointment yet, that's because we're progressively going down the list. People with comorbidities and the disabled are next after the senior citizens. Thank you. I think Ashwita was next, Code Blue. Good afternoon, YB and Dr. Sri. Ashwita here from Code Blue. So I have 3 questions. The first one is for Dr. Sri Dr. Adham. Between April 9 and May 8, 89% of our nationwide cases were sporadic. So what's the average time taken for contact tracing and the percentage of COVID cases whose close contacts were traced within 48 hours? And how are we going to increase our contact tracing? For YB Khairi, seeing the severe nature of the epidemic, will JKJV postpone phase 3 of PIC for the general public until at least 80% of the high-risk individuals, those elderly and those with comorbidities, have received at least 1 dose of the vaccine? And the second question will be, how is the height system useful, considering almost 90% of our cases are sporadic and non-cluster related? Because asymptomatic people can still bring the virus with them once those blacklisted premises can reopen after 3 days. Yeah, thank you. Okay, terima kasih Ashwita. Thank you Ashwita. Kita akui bahawa sejak 9 April hingga Mei yang lepas, kes-kes sporadik meningkat berbanding dengan kes kluster, dan untuk itu aktiviti close contact menjadi sangat penting, dan kita terus melaksanakan finding, tracing, testing and treatment, isolate and support system. Bagi kemampuan mengesan kontak pada kes positif adalah beza-beza sebenarnya ikut daerah. Sebagai contoh, di Negeri Terengganu, kesemua kontak dapat dikesan dalam masa 48 jam. Kemampuan ini bergantung kepada beberapa perkara, iaitu pertama, kita perlu ada pertambahan sumber manusia bagi menjalankan aktiviti siasatan kes dan pengesanan kontak. Dan sekiranya semua manusia itu tidak berada lengkap di satu kawasan, kita akan mobilize daripada kawasan lain untuk bantu. Kedua ialah penggunaan telefon bimbit, iaitu talian internet dan komputer, bagi memudahkan komunikasi dengan kes dan kontak serta dengan pejabat kesihatan daerah. Ketiga, kita akan tambah jumlah kenderaan dan pemandu bagi mengangkut anggota kesihatan ke lapangan untuk pengesanan kontak, termasuklah kenderaan dan pemandu jabatan agensi lain. Seterusnya, kita membuat pemantauan dan penguasaan yang ditingkatkan, terutama sekali kes-kes yang memberi maklumat palsu atau tidak memberi maklumat yang sahih mengenai kontak mereka, yang boleh menyebabkan penularan kes terus berlaku, ataupun mereka yang sengaja keluar daripada rumah sekiranya mereka ketahui mereka atau disyaki positif.
Seterusnya ialah tambahan anggota di CPRC negeri bagi menyalas aktiviti dan juga pertambahan anggota kesihatan di makmal khususnya Juruterajim Makmal Perubatan bagi menjalankan kerja pengujian sampel klinikal di makmal. Dan untuk itu kita akan pastikan bahawa jumlah ataupun percentage sampel yang dibuat dapat keputusan less than 48 hours akan meningkat. Setakat ini paling kita lihat ketara ialah negeri di Sarawak di mana ada sampel-sampel yang dapat keputusan 72 jam ataupun 3 hari, tetapi perkara itu telah pun diatasi kerana mobilisasi petugas dan juga makmal-makmal yang kita kendalikan telah pun ditingkatkan. Justru itu saya tetap ingin menyeru orang ramai supaya sekiranya anda seorang kontak rapat pada kes positif COVID-19, pertama kekal di rumah, tinggal, kuarantin diri di samping memantau status kesihatan dan juga apabila bergejala dapatkan pemeriksaan dan juga kekal untuk berada mematuhi guideline ataupun peraturan yang telah diberikan. Sorry, I forgot your question. Yeah, YB. My question is about the because the epidemic is worsening. So will we consider postponing phase 3 of the Well, as soon as we get through the registered phase 2 recipients, then we'll start phase 3. Yeah. So we can't wait to vaccinate everyone under phase 2 who has not registered yet. Of course, we'll continue with outreach but once we're done with the phase 2 recipients, we will definitely start phase 3. Okay, the star. Hi YB, Alison here. Can you hear me? Yes. I have several questions here. Firstly, you mentioned Pfizer for expecting mothers. And we know that earlier, Health Ministry's clinical guidelines have actually stated that both Sinovac and AstraZeneca is not recommended for expecting and lactating mothers. And then, due to a lack of data, Ministry FAQ also stated the vaccines, they are not recommended for pregnant and lactating women. So we want to know what is the government's guideline or recommendation on this, because for expecting and breastfeeding mothers who have actually signed up for AstraZeneca, what should they do? And we do interviewed some mothers who have actually taken their first jabs, and they are actually breastfeeding. Should they stop? And actually, what should they do? That's my first questions. And then the second question is that is on the MAPS and also the field hospitals. What is the latest capacity for category 1, 2, and 3 patients in MAPS Sedang now? And following the overcrowding, has the government identified any locations for more field hospital or ICU to be built? And if there is, how many more will be built? And how will the government rope in the Defense Ministry on this one? And basically is this one. And if the government has any plans to obtain other vaccines besides Pfizer, Sinovac, and AstraZeneca. That's all, YB. Thank you. Dr. Adam, you want to take that first? Yeah, I take it first. Thank you, Stars. Tentang MIC Serdang, ya, kita boleh meningkatkan kapasiti MIC sehingga 10,000 pesakit dalam kompleks MIC. Kita setakat ini telah menempatkan hampir 4,000 kes-kes kategori 1, 2 dan ada 1,000 katil untuk kategori 3 yang boleh ditempatkan. Ini untuk mengurangkan tekanan di hospital-hospital awam dan swasta, di mana kategori 3 yang sebelum ini dimasukkan ke hospital kerajaan ataupun swasta. Untuk kategori 4 dan 5 kita masih lagi menempatkan mereka di hospital awam dan juga ada yang pergi ke hospital swasta. Dan katil-katil yang melibatkan ICU dan hospital
kita sedang meningkatkan kapasiti di Lembah Kelang, terutama sekali untuk menempatkan mereka di hospital pengajar seperti hospital pengajar UiTM di Sungai Buloh dan Puncak Alam, dan juga hospital pengajar UPM di Serdang sendiri. Selain daripada penambahan katil ICU, kita juga rope in with the Defence Minister. Saya dah maklumkan tadi, kita telah bina field hospital di Kapit, di Kelantan, dan new field hospital akan dibina di di Pulau Pinang. Di samping kita membina modular ICU also, kita cuba membina modular ICU untuk beberapa tempat, dan kita akan kurangkan kesesakan di PKRC, Selaibara Maps. Untuk Negeri Sembilan, Perak dan Pahang, mereka telah membuka beberapa PKRC baru untuk menempatkan kes-kes ataupun daripada kluster-kluster yang muncul lately. Di samping itu, kita juga memastikan bahawa mobilisasi petugas-petugas juga ditingkatkan kerana menguruskan MIPS memerlukan begitu ramai petugas dilaksanakan, terutama sekali interagency collaboration, dan MIPS diuruskan oleh NATMA, dibantu oleh APM, Rela, PDRM, tentera dan juga KKM sendiri selain pada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga provider yang berkaitan dengan cleaning services. Dan kita juga mahu melihat di kala ini ventilator juga mencukupi, dan kita telah pun mobilize ventilator daripada Hospital Cyberjaya sebanyak 20 unit untuk diagihkan ke hospital-hospital di Lembah Kelang, terutama sekali Hospital Sungai Buloh, Hospital Kelang dan juga Hospital Serdang serta Kajang. Dan kita akan terus memastikan bahawa PKRC yang ada kita laksanakan boleh menempatkan kes-kes positif COVID tahap 1 dan 2 yang mempunyai masalah di rumah, masalah untuk dijaga di rumah ataupun diisolate di rumah. Over to you, YB KJ. Thank you, sir. As I mentioned earlier, based on the advice from the expert working group at Kementerian Kesihatan Malaysia, bagi vaksin Pfizer adalah sesuai untuk ibu mengandung antara 14 hingga 33 minggu atau disyorkan untuk ditangguhkan vaksinasi kepada selepas kehamilan. This is the actual guidelines. Sementara bagi ibu menyusu pula adalah sesuai untuk diberikan vaksinasi Pfizer. Bagi vaksin Sinovac, ia tidak disyorkan, not advised, untuk ibu mengandung buat masa ini. Sementara untuk ibu menyusu pula, data keselamatan yang tersedia adalah terhad ketika ini dan pengesyoran akan dibuat selepas konsultasi. Bagi AstraZeneca, sama juga kes dengan vaksin Sinovac, di mana ia tidak disyorkan, not advised, untuk ibu mengandung buat masa ini. Data keselamatan untuk ibu menyusu juga adalah terhad dan pengesyoran akan dibuat selepas konsultasi. Ini adalah panduan semasa yang dikeluarkan, dan orang ramai yang mempunyai pertanyaan atau sebarang keraguan, please get consultation from your respective doctors. That's the clinical guideline right now for pregnant mothers. Only Pfizer between 40 to 33 weeks. Okay, I think it was Haris next. Lepas tu Brita Harian. Hi, YB and Dato' Sri. I have two questions. One is for Dato' Adam. What is the estimated prevalence of the B1351 variant in Malaysia? If an updated version of the AstraZeneca vaccine becomes available, do we have an existing arrangement to procure this either through AstraZeneca or COVAX as we do with Pfizer? And if so, how long will this take? My second question is, what is the rate of recipients who cancel their appointments or did not turn up for their vaccination? And how is this being addressed? And how can one register to be on the waiting list for the mainstream immunization? Thank you. Go first. Kita dapat maklum bahawa beberapa kes varian baru daripada UK B117 dan juga kes varian South Africa serta varian Nigeria
selain daripada kes-kes varian yang kita perolehi daripada negara kita sendiri, iaitu B614G yang mana telah pun mutate berlandaskan daripada dapatan kes-kes baru daripada Lahad Datu dan juga daripada kombinasi South African variant. Untuk B117 UK, kita dapati pada ketika ini varian daripada UK ada berlaku di negara kita, tetapi jumlah kes yang sedikit. Dan untuk vaksin Pfizer kita cover semua varian-varian ini semua dikatakan mampu untuk cover all the variant from South Africa, from UK dan juga daripada Nigeria, serta kebimbangan kita sekarang ni ialah variant of concern from India, iaitu 1617 ya, yang telah pun ada 2 kes. Satu kes masuk pada 2 bulan, telah pun kita quarantine dan kita isolate, kita follow up. Satu kes lagi masuk 7 bulan, unfortunately dia meninggal dunia, varian B1617 daripada negara India. Setakat ini tidak ada kita mengesan variant of concern from India yang dilaporkan. Thank you. Just briefly on the AZ orders, we are at the moment we have received just from the COVAX facility for AstraZeneca, but we also have an order of 6.4 million doses directly from AstraZeneca for the AstraZeneca vaccine. That's all. We're not going to add more AstraZeneca to the portfolio. We have the bulk of our portfolio will come from Pfizer, and the bulk of that will start in July. As far as the attendance rate is around about 80% nationally. So you have a 20% absentee rate. We're trying to reach out to the people who have not been able to come. Some of them because of the fasting month, some of them because of transport issues. So we're looking at how to assist some of the elderly in getting to the vaccination centers. And we do have a wait list that we give to the PPVs every day. So those are people next in line will be called up if they can come and attend the vaccination on a daily basis. Okay, next was Berita Harian. Okay, hi YB. Saya ada 3 soalan. Pertama, di Twitter KKM hari ini ada maklumkan Hospital Sungai Buloh terpaksa sediakan kontena khas sebagai tambahan tempat simpanan jenazah mangsa COVID. Jadi apa punca kelewatan untuk proses atau pengebumian? Soalan kedua, apa punca berlaku peningkatan mendadak kes kematian dan peningkatan kemasukan ke ICU ketika ini? Sebab banding sebelum ini pun kita pernah capai sampai menghampiri 5K juga, tapi tidak sebegini teruk masuk ke ICU dan meninggal. Dan kebanyakannya dari golongan mana yang paling banyak masuk ke ICU dan meninggal dunia sekarang? Soalan ketiga ialah kes di Selangor sekarang sangat tinggi dan hari itu mencecah lebih 2,000 sehari dan mana terbukti pematuhan SOP sukar. Tapi kenapa PKP di Selangor ni masih sangat longgar, masih sama seperti di negeri lain. Rentas daerah pun kadang-kadang kita tengok tak ada polis jaga dan sebagainya. Seolah-olah seperti tidak bersungguh-sungguh untuk kita kawal penularan di Selangor. Itu saja soalan saya. Tumi. Okey, Sungai Buloh pada 15 hari bulan 5, 8 kematian direkodkan. Pada 16 bulan 5, 6 kematian direkodkan. 2 hari telah merekodkan 14 kes kematian. Kita sebenarnya membuat persiapan supaya lebih banyak space ataupun ruang untuk cadaver ataupun untuk jenazah ditempatkan sebelum kita dapat wrap up untuk upacara perkebumian, kerana menguruskan jenazah COVID-19 bukanlah semudah menguruskan jenazah-jenazah biasa. Jadi kita perlu confirmkan sama ada mereka yang datang daripada kematian di ward ataupun brought in deaths. Jadi kita perlu buat bukan saja postmortem untuk kes-kes lain, kita juga perlu melihat kepada keseluruhan aspek pengurusan jenazah.
Untuk itu 2 hari yang lalu ada peningkatan yang tinggi di Hostel Sungai Buloh, iaitu 8 kes pada 15.95, 6 kes pada 16.95. Untuk itu setiap kes kematian kita akan jalankan siasatan lengkap. Setengah kes kematian perlukan postmortem seperti saya beritahu tadi, pengambilan sampel dan hasil keputusan. Walaupun pihak hospital ada membuat RT-PCR sendiri dan tidak ada masalah untuk mempercepatkan keputusan. Sehubungan itu kita juga perlu mendapatkan detail-detail maklumat keluarga serta kontak rapat kepada jenazah pada ketika itu. Kedua ialah ICU. Gulungan sehingga ini kita rekodkan bahawa kes-kes jangkitan COVID-19 mula menular di kalangan warga muda ya. Pada gelombang kedua dia menular di kalangan warga berumur. Tetapi untuk gelombang ketiga kali ini dengan peningkatan kes yang tinggi, kita dapati penularan COVID-19 berlaku di kalangan orang-orang muda. Walaupun kes-kes yang meninggal dunia dan masuk di ICU sebelum itu ialah mereka yang mempunyai kes-kes yang berkaitan dengan comorbidity. Kencing manis, darah tinggi, buah pinggang lemah ataupun ada CCF, congestive cardiac failure serta hyperlipidemia ataupun mempunyai masalah di peringkat pernafasan. Dan golongan yang paling kerap masuk dan juga didapati berada di kategori 4 dan 5 ialah mereka yang lambat untuk membuat ujian apabila bergejala dan mereka yang menunggu hasil keputusan sebelum mereka dapati positif. Jadi lately kita dapati peningkatan kes daripada kategori 3 ke 4 ke 5 meningkat. Ini membimbangkan kita kerana ada kaitan dengan varian baru yang kita tempuhi sekarang. Walaupun kita sentiasa memantau perkara tersebut. Dan Selangor kita telah pun adakan PKP peringkat 6 daerah pada peringkat awal, tetapi kita PKP-kan seluruh negara, tidak ada lintas negeri dan daerah untuk Selangor. Walaupun dengan adanya PKP ini membenarkan KKM untuk membuat lebih banyak ujian dan lebih banyak pengasingan serta rawatan kepada kes-kes positif, serta kerjasama kerajaan negeri mengendalikan ujian RTK antigen di kawasan-kawasan yang mempunyai rapid link tinggi dan juga membuat finding ataupun membuat contact tracing yang cepat serta membenarkan kita untuk melaksanakan keseluruhan pencegahan dan kawalan di bawah approach kesihatan awam. Walaupun saya setuju bahawa kita perlu cadangkan kepada kerajaan supaya lebih ketat SOP dan juga MCO sekiranya melihatkan kepada ketidakupayaan mengekang, maka cadangan untuk kita melaksanakan full MCO adalah satu perkara yang boleh dipertimbangkan. We'll take 4 more and then we have to bring this to a close. First is Media Prima, then Infomed, then Third Age Media, then the last one is Mr. Cavallo. Media Prima first. Ya, Assalamualaikum YB. Dengar ke? Yep. Baiklah YB, soalan saya kepada YB KJ ada 2 ya. Yang soalan pertama, adakah Kerajaan Sarawak telah bersetuju dengan pengambilan vaksin AstraZeneca? Dan jika setuju, bagaimana pelaksanaan secara sukarela vaksin AstraZeneca ini di negeri tersebut? Dan soalan kedua tadi YB ada bercakap berkenaan dengan yang kerajaan membenarkan pada minggu depan satu permohonan untuk memendekkan jarak dos kepada contohnya kepada pelajar ke luar negara. Jadi berapa tempoh jarak dos yang dipendekkan itu? Terima kasih YB. Negeri Sarawak telah setuju untuk AstraZeneca digunakan secara sukarela dan kita akan berhubung dengan kerajaan dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bagaimana kaedah yang terbaik untuk melaksanakannya di Negeri Sarawak. Untuk memendekkan tempoh, kita akan ikut panduan daripada WHO iaitu 4 hingga 12 minggu. Next was Infomed ya.
Sorry, bernama terlalu lewat, so kita terpaksa hadkan ya. Informat dulu. YB, good afternoon. I have two questions, both regarding our warga emas who are staying at the nursing homes. Recently, there has been a spike in cases in nursing homes, and these actually are considered the most vulnerable groups. They were given priority, like you see in the Western countries and all that, they were given the vaccination first. Now, you mentioned that you're going to start on the next phase with AstraZeneca vaccine. That's good. But these people, most of them are immobile or dependent. That means it'll be difficult to bring them to a vaccination center. Is there any plans that can be done where you can get the accredited GP clinics or MOH to deliver the vaccine in these homes, which will be much easier and faster? For elderly care homes, the vaccinations are done in situ. We go there and vaccinate them at the homes. That's decided already. Oh, okay. Thank you. Okay, next is... tambahan. Okay, Dr. Adam, sorry. Untuk pusat penjagaan warga emas, kita mempunyai rekod sehingga Mac 21, iaitu kita mempunyai 12 milik jagaan kerajaan, 365 pusat jagaan swasta berlesen dan 101 pusat jagaan swasta tidak berlesen yang perlu kita handle. So kategori persetujuan untuk mereka respon untuk membuat vaksinasi daripada 17,535 penghuni menunjukkan semua bersetuju. Hampir kesemuanya bersetuju untuk menerima vaksin. Okay. Thank you. Terima kasih, Dr. Sri. Next is Third Age Media. Good afternoon, YB, Kerry. Yeah, so basically the question that I wanted to ask actually was asked already just now from Bernama, I think, someone. And it's actually about vaccination in nursing care homes, because we work closely with the AgeCOPE, that is the Residential Care Association. And we actually publish a magazine to inform the seniors. But there are very little information available to seniors because, as you know, many of them do not have a handphone or even do not know how to use MySejahtera. So it's very important that actually, the vaccination can be done at those homes or residential care centers. Yeah, and, thank you. I think we've addressed that already. I'm meeting with the association tomorrow. Yes. The other thing is, what about any investigation on those who suffer serious health issues after getting their doses of vaccination? And is there any outcome to the investigation? And because it was not reported. Thank you. The investigations are presented every 2 weeks at the JKJAV meeting, and we update from time to time. I think next week we can update, that Sri Adham will update on AEFIs. Yeah, because the seniors they are getting a lot on 19, so sometimes update next week. Okay, thank you. And the last one from thank you. Thank you. Thank you, YB. Yeah. Thank you. The recent humanitarian flight to bring back 132 Malaysians and dependents from India on May 12th. 7 were tested positive for COVID, although initial tests were negative and they had no symptoms. Now all have been quarantined for 21 days. The question is, has it been determined the COVID variant responsible for these infections of the 7? The COVID variant dalam siasatan, kita akan mengumumkan bila siasatan lengkap. Thank you. Okay, itu sahaja hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Datuk Sri ada apa-apa lagi? Datuk Sri Dr. Adam ada apa-apa lagi? Ya, saya tak ada apa. Okay. Alright, thank you everyone.